Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya dalam setiap niat-niat kami, dalam setiap ucapan, bacaan, wirid dan zikir kami, dan dalam setiap tindak tanduk, amalan, perbuatan kami, hanya semata-mata mengharapkan redha Engkau jua, ya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi manfaat dan tidak ada sesuatu pun yang boleh memberikan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya saya ingin mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwan wa maghfiratuh. Ya, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Ya, semoga kita semua sentiasa dalam keberkatan. Ya, sabahal khair dan sabahal nur. Sabahal khair, mudah-mudahan pagi ini penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Dan sabahan nur, mudah-mudahan ya, di pagi ini kita semua, akal dan jasmani serta hati-hati kita semua akan dipenuhi dengan cahaya. Cahaya ihsani. Ya, cahaya ihsani. Cahaya kasih Nabi dan cahaya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan ada nur inilah baru kita mampu untuk berjalan. Kerana dengan ada nur inilah ya, kita mampu untuk beribadah. Ya, kita mampu untuk menyuluh diri kita sendiri. Mana kelemahan, mana kekurangan. Ya, insya-Allah. Jadi pada pagi ini masih lagi kita berbicara ya, tentang bulan Rajab. Seperti mana kata ulama, Rajabun ya, syahrul istighfar. Rajab itu adalah merupakan bulan istighfar. Sebagaimana dalam bicara pagi muhasabah diri ya, di minit-minit terakhir ya, di minit-minit terakhir saya mendatangkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, telah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum ya, bila ilaha illallah wal istighfar ya, fa'akthiru minha ya, fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktuhum bidzunub wa ahlakuni bil istighfar. Ya, disebut dalam kitab As-Sunnah libni Abi Asim. Ya, jadi ini satu peringatan ya, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Alaikum mana ilzamu. Hendaklah kita semua melazimi, memperbanyakkan bertahlil la ilaha illallah. Ya, afdaluz zikri disebut dalam satu potong hadis yang lain dalam Sunan At-Tirmizi mengatakan apa? Afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalus syukri alhamdulillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So afdal zikir ialah la ilaha illallah. Dan afdal syukur iaitulah alhamdulillah. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila menyebut tentang tahlil ini,
Di tangan saya ni ada kitab, ya. Kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Ya, permata, ya, anugerah permata yang sangat berharga. Ya, jauhar, ya. Permata berlian intan yang dikurniakan. Wa Munabbihatul Qulub, ya. Dan peringatan bagi hati-hati yang leka, yang lalai, yang lupa kepada Allah. Cantik kitab ini. Ya, yang mana dalam kitab ini ada disebut, saya nak sentuh sedikit saja pagi ini sebagai perkongsian kita pada pagi ini. Dalam kitab ini ada satu bab, ya, bab yang kedua. Ya, dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub ini, dalam bab yang kedua dia kata apa? Bab pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Antara lain sabda Nabi SAW, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnahum alhamu. Cuba, ya, muslimin dan muslimat, ayahanda bonda kekanda adina dengar, ya, dengan penuh, ya, penuh perhatian. Cantik sabdaan Nabi SAW. La ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnahum alhamu. Ya, apa artinya? Bahawa tahlil la ilaha illallah itu boleh menolak ia daripada orang yang menyebutnya, yang membaca, mengamalkan, berzikir, membiasakan dia, akan 99 pintu daripada bala bencana. Subhanallah. Ya. Orang yang melazimi menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, dia boleh menolak, ya, 99 pintu daripada bala. Dan bala yang paling rendah, paling ringan sekali, apa dia? Alhammu, rasa duka cita. Ya, rasa duka cita. Allahu Akbar, sedih, ya, sedih hati kita. Rasa duka hati kita. Apa ubatnya? Ubatnya kita mungkin perbanyakkan berzikir. Maka antara lain zikir secara khususnya, zikir apa? Zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Antara yang kita boleh lintaskan dalam hati, ataupun kita ingatlah hati ketika kita berzikir la ilaha illallah, apa dia? La fa'ila bihaqqin illallah. La fa'ila, tiada yang memperbuat sesuatu, tiada yang mengatur sesuatu, tiada yang menyusun mentadbir satu illallah, kecuali hanya Allah juga. Kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan masalah anak, kita diuji dengan urusan, itu hakikat semua itu daripada Allah. Jadi bila kita sentiasa la ilaha illallah, maka hati ini akan ingat, sedar bahawa Allah adalah segala-galanya. Ya, daripada Allah kita datang, kepada Dia dikembali. Allah yang mendatangkan ujian kepada kita, dan kepada Allah kita minta kekuatan, minta pertolongan daripada Allah. Lantas kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay la fa'ila bihaqqin illallah. Ya. Tiada yang memperbuat akan sesuatu perkara itu, tidak ada hakikat sebenar melainkan Allah juga. Allah yang memperbuat segala-galanya. Subhanallah. Ya, besar kalimah la ilaha illallah. Ini Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang melazimi, tapi ingat, kita menyebut tu bukan di bibir sahaja. Ya. Misi dengan ingatan. Sebab hakikat zikir apa dia? Haqiqatu zikir hudurul qalbi ma'allah. Ini kata guru-guru. Hakikat zikir tu apa dia? Hudurul qalbi ma'allah. Hadir hati kita kepada Allah, dengan Allah, ingat Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Tiada yang memperbuat, la fa'ila bihaqqin, tiada yang memperbuat, ya, akan sesuatu itu pada hakikat sebenar, yang perbuat tidak ada melainkan Allah juga. Allah yang memperbuat.
Ataupun kalau kita mungkin agak payah sedikit nak ingat seperti itu, kita ingat macam mana? Kita ingat Allah Ta'ala jualah yang membuat segala-galanya pun boleh juga. Ya, lidah menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hati ingat Allah Ta'ala lah yang memperbuat segala-galanya, tidak ada yang lain. Ya, bila kita asak, bila kita sebut lama-lama, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dengan zikir yang jahar dengan lidah kita tadi itu, mudah-mudahan ya auranya, mudah-mudahan nurnya itu ya terpancar, terpahat. Walaupun di peringkat permulaan ini tidak begitu kuat, tetapi sekurang-kurangnya sudah ada sentuhan dengan berkat zikir la ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Jadi barang siapa yang melazimi la ilaha illallah, zikir tahlil, tapi dengan hati yang hudur, hati yang hadir, maka dia mampu untuk menolak 90 tadfa'u an qailha 99 baban minal bala. Dia mampu untuk menolak ya 99 pintu bala, dan bala yang paling ringan sekali kata Rasulullah apa dia? Alhammu, rasa sedih, ya, rasa duka cita, rasa apa lagi? Tak sedap hati, kan? Hati ni tak sedap, ya rasa. Bawa berzikir, ingat kepada Allah SWT. Ya, itulah di antaranya. Baik. Dan satu lagi berkenaan dengan zikir tahlil ini sebelum saya nak masuk kepada bulan Rajab, bulan istighfar, ialah kalau boleh. Ya, disebut dalam kitab ini, dalam kitab Al-Jauharul Mawhub, kalau boleh. Bagi kita orang awam ni dia kata, sekurang-kurang kita bertahlil dalam sehari semalam. Ya. Saya dah baca dah kitab ni ya 2-3 kali. Saya nak cari dia punya teks ucapan itu di mana. Mana dia kata apa? Sekurang-kurangnya kita ni orang awam macam kita ni, paling-paling tidaklah, paling kurang satu hari satu malam itu seboleh-bolehnya kita bertahlil, kita mengucap, kita sebut la ilaha illallah ni sebanyak berapa kali? 300 kali. Ya. Tolong catat. Kalau boleh sehari semalam, kalau boleh, kalau dapat kita usahakan, kita semua ni kita azam setiap hari kita sebut, ya, kita baca, ya, kita tahlil dengan tahlil la ilaha illallah ni paling-paling kurang sebanyak 300 kali. Itu paling kurang lah, ya. Jangan kurang, lebih tak apa. Ya, paling-paling kurang sehari semalam kita baca 300 kali. Dalam kitab ini, dalam kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, dalam bab kelebihan la ilaha illallah. Tinggal lagi saya tak bertemu lagi di mana teks yang menyebutkan tentang supaya kita, khususnya kita orang syariat ini, ya, orang yang masih jauh dengan Allah, kita, ya, orang yang banyak dosa ini, cubalah usahakan kalau boleh kita berzikir. Ada sini, alhamdulillah jumpa. Ya, jumpa untuk perkongsian. Kata Syekh Al-Baijuri. Ya, tengok. Ya, dalam kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Kata Syekh Al-Baijuri, ya, sekurang-kurang membanyakkan dia pada ulama, ya, fuqaha 300 kali dalam sehari semalam. Jadi kita tidak ulama fuqaha ni pun, kalau boleh 100 kali pun dah kira bagus. Tapi disebut sini, minta maaf ya. Sekurang-kurang membanyakkan dia, membanyakkan apa? Membanyakkan la ilaha illallah pada ulama, mana di sisi ulama fuqaha 300 kali dalam sehari semalam. Jadi makna kata kalau kita orang awam ni, kalau tak sampai 300 pun, paling-paling tidak 100 kali. Paling-paling tidak 100 kali. Ya. Cuba ini praktikal kalau kita boleh buat. Setiap kali lepas solat fardu, kita baca tahlil 40 kali. 40 kali. Cuba kita buat. Kita azam. Ya. Setiap lepas solat fardu, lepas solat subuh, lepas solat zuhur, lepas solat asar, maghrib, isyak, kita buat tahlil sebanyak 40 kali cukup. Ya. Afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 kali saja.
Bermakna 40 kali kalau kali 5 berapa? Ya, 40 kali kita buat tiap-tiap lepas solat fardu. Kalau buat 45 kali 5 waktu, bermakna kita sudah boleh dapat 200 kali tahlil. Bagi saya itu sudah mencukupi bagi kita orang awam ni yang super malas macam saya ni. Itu sekurang-kurangnya. Kalau buat 100 kali kan takut kita rasa berat. Sebab tu kata guru setengah daripada guru-guru murabbi saya mengatakan, ya, kita kena didik orang awam ni berzikir tapi dengan zikir yang simple. Pengamalan yang mudah, jangan diberat-beratkan. Ya, yassiru wala tu'assiru, sebab menyahut sabda Nabi SAW mengatakan, yassiru, permudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipayah-payahkan. Boleh ya? Jadi cuba kalau boleh, kita azam mulai hari ni. Okeylah, subuh tadi kita tak sempat nak buat. Nanti zuhur nanti kita buat 80 kali. Ya, sebagai nak qada yang pagi tadi, 40. Nanti kan zuhur kita buat 80 kali. 40 kalau kali 5 ada 200 kali. InsyaAllah. Ya. Kita cuba amalkan tahlil ini dengan hati yang ikhlas. Ya, dengan hati yang ikhlas. Kata Syekh Al-Bajuri, sekurang-kurang membanyakkan dia tahlil pada ulama, mana di sisi ulama fuqaha 300 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau kita orang awam, kalau tak sampai 300 pun tak apa, paling-paling tidak 100 ataupun 200. Mana sehari itu biar kena ada zikir tahlil. Ya, paling-paling tidak 100 atau 200 kali. Ya. Selamat berusaha mengamalkan. Ya. Ini disebut dalam kitab kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Jadi itulah ya sedikit sambungan daripada apa yang saya sentuh di akhir bicara pagi muhasabah diri pagi kemarin. Yes, bahawasanya Rasulullah menyuruh kita memperbanyakkan tahlil dan istighfar kerana apa? Fa inna iblis, kerana iblis berkata, ahlaktukum bidzunub. Aku, kata iblis, menghancurkan, aku memusnahkan manusia tu dengan apa? Dengan sebab pelakuan dosa. Ya. Bila orang buat dosa ni, hakikatnya dia sedang mencampakkan diri dalam kemusnahan dan kerosakan, na'uzubillah. Tak kira apa jenis dosa. Dan jangan sekali-kali menganggap dosa kecil. Jangan. Ya. Saya tak ingat, ya, ini pun kalau tak silap ni sabdaan Nabi SAW, tapi saya tak ingat matan. Dia mengatakan, ya, jangan kamu pandang besar atau kecilnya dosa itu, tapi kamu kepada siapa kamu buat dosa itu. Ya. Jangan pandang sesuatu dosa itu kecil atau besar. Jangan pandang kecil atau besar dosa itu, tapi pandang kepada siapa yang kamu tengah buat dosa. Kepada siapa yang kamu sedang melakukan dosa itu. Ya. Walau sekecil apa pun dosa, Allah tetap tahu. Apatah lagi dosa besar. Walau bersembunyi pun dosa kita buat, Allah tetap mengetahui. Allahu Akbar. Inilah masa dan peluangnya untuk sama-sama kita semua perbanyakkan istighfar dan terus istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacalah. Dan bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bunda muslimin dan muslimat, baca dan bawalah apa-apa juga istighfar. Saya tidak tentukan. Yang penting, intinya ialah kita beristighfar, dan dalam istighfar itu, pastikan dianya ada penyesalan. Itu inti daripada istighfar, ialah adanya rasa penyesalan, rasa malu yang amat sangat kepada Allah bila mengenangkan kembali tentang betapa kita ni banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa itu yang kita tak sengajakan, apatah lagi dosa itu dosa yang kita sengaja melakukannya. Baik. Pada hari ini saya nak datangkan lagi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah lagi satu hadis Nabi. Dalam hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud. Ya. An Abdullah ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, kata ya Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfara ja'ala Allahu min kulli hammin faraja.
Wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis ini pendek tetapi mempunyai maksud, tujuan dan faedah yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Ku Faizal. Terima kasih tonton live Abang Fuad. Ni daripada Jempol ni, daripada Negeri Sembilan. Dan yang lain-lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kita santai santai tapi sampai. Biasa tapi terasa, ringkas tapi pedas, pendek tapi molek, insya-Allah. Baik. Apa sabda Nabi SAW? Man lazimal istighfar. Barang siapa melazimi istighfar, sentiasa beristighfar. Pagi, petang, siang, malam, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, istighfar sokmo, kata kalau sentiasa istighfar. Man laziman, daripada laziman lazim. Rupanya melazim, lazim ni bahasa Arab tapi telah dimelayukan. Asalnya melazimi, naklah lazim asalnya bahasa Arab. Man lazimal istighfar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melazimi, sentiasa dawama, mudawamah. Barang siapa yang sentiasa beristighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu nescaya pasti Allah Ta'ala akan jadikan bagi tiap-tiap perkara yang dia duka cita tu faraja, kelepasan. Ja'ala nescaya Allah Ta'ala akan jadikan bagi orang yang banyak beristighfar tu, kalau dia ni ada hammin, ada benda yang dia duka cita, yang dia rasa sedih, faraja, Allah Ta'ala akan bagi dia tarikan, jalan untuk dia keluar daripada permasalahan yang dia sedang hadapi. Subhanallah. Ini ubatnya. Bukan ambil pil tidur. Minta maaf cakap. Ada setengah orang yang kurang imannya, ambil jalan singkat, kononnya dengan ambil pil tidur dapat menghilangkan rasa resah gelisah. No. Itu bukan caranya. Rasulullah mengajar kepada kita, nak hilangkan kesedihan, nak hilangkan kepiluan hati. Hati yang bersedih ini tidak ada lain, naklah kita banyakkan istighfar. Kerana apa? Boleh jadi rasa sedih hati, rasa tak sedap hati itu berpunca daripada dosa dan maksiat yang kita buat. Boleh jadi apa? Kesedihan yang sedang kita tanggung itu boleh jadi akibat daripada dosa dan maksiat yang kita buat, sama ada kita buat tu tak sengaja ataupun lebih-lebih lagi sengaja. Seolah-olah nak ceritanya dosa yang kita buat ini, dia mewarisi. Dosa yang kita buat tadi tu, dia akan mewujudkan rasa kesedihan dalam hati. Jadi untuk nak supaya dapat menghilangkan rasa sedih tadi tu, kita memperbanyakkan istighfar. Kita kena yakin ini sabdaan Nabi. Ini sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abi Daud. Itu dia. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa dia yang sentiasa beristighfar, Allah Ta'ala akan jadikan pada tiap-tiap kesedihan dia akan ada faraja, akan ada jalan keluar, tariqan ataupun sabab. Allah Ta'ala akan kurniakan dia sebab-sebab yang dia boleh menghilangkan rasa kesedihan yang ada dalam hatinya. Balik pada Allah, bukan balik pada makhluk. Kita ada masalah, balik pada Allah. Bukan kita tu dalam Facebook, dalam Instagram. Jangan mengadu pada makhluk. Malulah kita pada Allah. Yang kita selama ni kita sihat, yang selama ni Allah Ta'ala bagi kita nikmat sihat, nikmat boleh makan, boleh berjalan sebagainya. Siapa yang beri kalau tidak Allah? Alih-alih bila kita dapat musibah apa, kita mengadu pada makhluk Allah. Macam mana saya dah sebut sebelum ni kan. Jangan jadikan Allah seumpama doktor. Bila kita sakit, baru kita nak mengadu dengan Allah. Bila kita sihat, kita lupa pada Allah. No, jangan. Jangan jadikan Allah seumpama doktor. Seumpama tabib. Bila sakit, baru nak mengadu dengan Allah. Bila sihat, kita lupa pada Allah. Jauh daripada Allah. Sembahyang pun, akhir waktu zikir pun malas. Masjid pun nampak tak nampak. Supermarket jauh dah nampak dah. Kalau supermarket, jauh dah nampak dah. Tapi kalau masjid,
Ya, nampak tak nampak ya masjid bila waktu kita senang, waktu kita sihat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Baik. Satu. Yang kedua, bila kita melazimi istighfar kata Rasulullah, wa min kulli dhiqin makhraja. Ya, barang siapa yang melazimi istighfar kata Rasulullah, yang kedua, Allah Taala akan beri dia jalan keluar daripada tiap-tiap kesempitan. Tambah sekarang ni kita zaman PKP. Ya, tidak sedikit orang yang dalam keadaan kesempitan hidup. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan muslimin ayah dan bonda? Boleh jadi anak-anak kita, menantu kita. Ya, sebelum saya berpindah daripada Kuala Lumpur ke Melaka ni, ya, saya berurusan dengan lori sebab kita nak pindah kan, nak guna lori. Ya, lori 5 tan. Jadi klien ataupun pembantu ya, lori ini bercerita kepada pengalaman mereka ya, bila diminta untuk memunggah, mengangkut barang-barang untuk pindah ya, urusan pindah memindah ni memang kerja lori lah, mengangkut. Dia kata, Ustaz, dah banyak yang kami jumpa orang-orang yang asalnya dia sewa di ya, sewa di banglo ke, di komuniti, akhirnya terpaksa pindah di rumah pangsa puri ataupun rumah flat dan sebagainya. Tak mampu nak bayar sewa. Dan lebih dahsyat lagi, ada setengah yang tak mampu nak sewa rumah pangsa, rumah biasa-biasa pun, mereka pindah ke kampung-kampung. Sehingga kan di kampung terpaksa berkumpul 3 orang adik-beradik. Sebab apa? Masing-masing sudah tidak mampu nak bayar duit sewa, duduk di Kuala Lumpur, di Selangor. Sewa mahal. Nak makan minum pun, Allahu Akbar. Ini dia. Tak sedikit orang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Maka apa resolusinya? Banyakkan kita istighfar. Ikhtiar tu ikhtiar lah. Tapi adapun secara peribadi kita dengan Allah, secara rohaninya, kita perbanyakkan istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Siapa-siapa yang melazimi istighfar, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar daripada segala kesempitan. Ini janji daripada Nabi SAW. Dan yang terakhir, barang siapa melazimi, membiasakan, membanyakkan istighfar, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki. Rezeki apa? Rizqan halalan thayyibah. Rezeki yang halal lagi pula yang baik. Ya, disebut dalam syarah hadis. Ya, barang siapa yang melazimi, membiasakan istighfar, yang ketiga janjinya Allah apa dia? Allah akan memberikan dia rezeki. Rezeki mana? Rizqan halalan thayyibah. Rezeki yang halal lagi pula baik. Min haitsu la yahtasib. Rezeki itu daripada sekira-kira dia tak sangka pun rezeki itu dapat. Ya. La yadhunnu, dia tak zan, dia tak sangka pun. Wala yardu, dan dia tak pernah mengharapkan rezeki, tapi rezeki itu datang. Ya. Wala yakhturu bibali, benda tu tak pernah terlintas pada dalam hati dia, tapi rezeki itu datang. Sejak datang mesej, Ustaz, saya ada bagi sedikit sumbangan untuk Ustaz di kalangan asatizah ya, yang terkesan dek pandemik 19, ya, tak boleh mengajar. Ustaz mengajar sepenuh masa. Ya. Kalau di Kuala Lumpur tu Ustaz daripada 10, ya, daripada 14 Oktober sampai dah sekarang ni, sampai 14, dah 3 bulan tak boleh mengajar. Bayangkan. Ya, mereka ada komitmen. Nak bayar duit sewa rumah, ya, duit kereta. Itu tak cerita lagi di kalangan ahli keluarga asatizah ni yang sakit sebagainya. Allahu Akbar. Jangan ingat asatizah ni tidak ada menyumbang apa-apa kepada negara. Tolong. Ya. Sekarang ni tolong masing-masing tolong cari dalam Facebook, ya, Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Tolong, ya, tolong like, tolong kita menyertai, sama-sama bantu asatizah yang dalam keadaan kesusahan. Ya, Pertubuhan PKAM, Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Saya dilantik sebagai wakil bagi negeri Melaka. Untuk peringkat negeri, saya sebagai ketua lah. Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Type saja dalam Facebook, Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Tolong sokong, tolong bantu. Kalau tidak muslimat, siapa lagi nak bantu? Ya, kita bukan ada orang korporat, ada orang apa, tak ada. Kita hanya ada Allah.
minta pertolongan Allah. InsyaAllah kalau tuan-tuan membantu golongan asatizah yang betul-betul ikhlas dalam nak membimbing manusia, insya-Allah rezeki tuan-tuan akan dilipat gali gandakan Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita dahlah tak mampu nak berkongsi ilmu, sekurang-kurang kita berkongsi apa yang ada sebanyak pada kita untuk membantu di kalangan asatizah yang benar-benar ikhlas dalam dakwah mereka kerana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Ya, barang siapa yang melazimi istighfar, kata Rasulullah, ya, wa razaqahu, Allah akan berikan kepada rezeki kepada dia dalam keadaan dia tidak menyangka-jangka rezeki itu datang. Subhanallah. Ya, benarlah sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat, ya, surah At-Talaq, ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, ada orang kata ini ayat 1000 dinar. Wallahu alam. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah zahir dan batin. Ya, barang siapa yang benar-benar takut, betul-betul bertakwa kepada Allah zahir dan batin, yaj'al lahu makhraj, nescaya Allah Taala akan jadikan baginya makhraj, jalan keluar daripada apa juga kesulitan dan masalah. Ini janji daripada Allah. Tapi syarat hendaklah benar-benar bertakwa zahir dan batin. Syariat kena jaga. Jaga solat, jaga aurat, jaga. Jangan terlibat benda syirik, jangan terlibat benda haram. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan bagi kita jalan keluar. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala janji, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi dia rezeki min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira dia tak sangka rezeki itu datang. Subhanallah. Allah Ta'ala kalau nak beri, tak ada siapa yang boleh menghalang. Ya, yarzuqu man yasha, banyakkan dalam Quran akan Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Lepas tu bila kita zikir Allah, 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 biasanya kita sudahkan dengan apa? Allahu latifun bi'ibadihi. Allah tu latif. Allah tu maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, dan Allah beri rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah lah yang maha kuat, aziz, yang maha mulia. Ya. Baik. Jadi kata ulama, hadis ini ialah tasliyatun lil muznibin. Ya. Kata ulama, hadis ini apa dia? Tasliyah, suatu benda yang dapat menghiburkan, dapat mengubati jiwa hati orang yang berdosa. Jangan pernah kita putus asa. Memang kita semua ada buat silap. Kita semua ada buat dosa. Jangan cakaplah, biar ustaz tak ustaz. Ya, tak kira ustaz tak ustaz. Semua kita ada buat salah. Ya. Maka dalam hadis ini kata ulama, syarah hadis mengatakan, hadzal hadis tasliyatun lil muznibin. Hadis ini menjadi suatu penawar, satu yang menghiburkan, ya, hati yang sedang berduka, ya, menghiburkan orang-orang yang terjebak dengan dosa maksiat, supaya kita terus berzikir, terus beristighfar dan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, daripada Al-Hasan, ada seorang laki-laki mengadu kepada dia tentang masalah, ya, musim kemarau. Bila kemarau ni maklumlah air tak ada. Ya, bila tak ada air, kurang air, berkelai air, maka menyebabkan tanam-tanaman tidak subur. Bila tidak subur, menyebabkan rezeki kurang. Ya. Jadi satu orang laki-laki jumpa dengan Al-Hasan, maka apa kata Al-Hasan? Istaghfirillah. Satu saja jawapannya. Kamu beristighfarlah kepada Allah. Kamu beristighfar kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar. Mana di waktu yang lain pula dia datang lagi. Tuan Syekh Al-Faqra, dia mengadu dia ni fakir, ya Tuan Syekh. Ya, saya ni orang fakir, orang miskin, orang fakir, orang susah. Lalu dijawab oleh Al-Hasan, dijawab oleh Syekh tadi, istaghfirlah, kamu beristighfar pada Allah. Ya. Yang pertama kali tadi pun
disuruh beristighfar juga. Ya, bila musim kemarau, tak ada hujan. Kali yang kedua ni pula, bila dia mengadu, saya ni Tuan Syekh susah, fakir. Dia kata, istaghfirullah. Istaghfirullah. Kamu beristighfar banyak-banyak pada Allah. Dan di waktu yang lain pula, laki-laki tu mengadu kepada Syekh ni, ya Syekh, qillatan nas. Ya Syekh, saya ni nak sangat zuriat. Ya, saya anak baru seorang, dua orang, contohlah ya. Saya nak kalau boleh anak saya 10 orang. Saya nak kalau boleh saya gembira, suka kat banyak anak. Tapi saya anak ni tak banyak. Anak saya baru 2 orang. Ya. Saya tak rancang-rancang pun. Saya memang nak anak ramai. Tolong Tuan Syekh. Apa jawab Syekh? Istaghfirillah. Banyakkan kamu beristighfar. Istighfar. Subhanallah. Jawapan yang sama. Ya. Anak payah nak dapat istighfar. Ya. Jadi, fa'amarahum, setiap orang yang berjumpa dengan Syekh ni, jawapannya satu je. Istaghfirullah. Fa'amarahum kulum bil istighfar. Apa je orang mengadu pada dia, dia kata, baliklah kamu istighfar, istighfar, istighfar. Itu jawapan dia. Faqila lahu. Lalu dia kata, ya Sayyidi ya Syekh. Kenapa ya Tuan Sayyidi ya Syekh? Siapa-siapa pun orang berjumpa masalah, ya, payah boleh anak, rezeki payah, niaga tak maju, apa saja nak dapat kerja payah. Jawapannya satu je. Apa je? Naklah kamu beristighfar. Naklah kamu apa? Beristighfar. Faqila lahu, maka ditanya orang kepadanya, ya Syekh, ya, setiap orang yang mengadu kepada engkau anwa' bermacam-macam masalah, tapi fa'amartahum kullahum bil istighfar. Ya, maka engkau jawab dengan jawapan yang satu saja. Apa dia? Naklah beristighfar. Lalu Syekh ni tadi membaca surah Nuh, jangan lupa. Ya, semalam saya dah kongsikan surah ni. Surah Nuh ayat 10 hingga 11. Mana? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allahu akbar. Ya, rupanya dengan istighfar itu rupanya ibu segala rezeki. Ini rahsia. Ya, rahsia yang tidak menjadi rahsia dah. Apa dia? Kalau kita nak supaya rezeki kita diberkati, dikurniakan rezeki yang barakah, banyak-banyakkan kita beristighfar. Itu ya poin yang paling penting. Tapi ingat, jaga niat kita. Kita beristighfar bukan kerana nak rezeki, kata orang Jawa. Bukan kerana nak rezeki. Kita istighfar semata-mata kerana Allah. Ya. Jadi itulah sedikit perkongsian saya. Mohon maaf kalau agak terpanjang sedikit. Tapi saya rasa benda ni sangat penting. Dan tolong share, tolong kongsi kepada seramai yang mungkin. Tak perlu minta izin daripada saya. Saya sudah izinkan. Ya, tolong share, tolong nak kepada anak-anak kita, menantu-menanti kita, ya, ipar duai kita dan sebagainya. Tolong kita kongsikan ya live ini, tolong kongsikan. Ya, supaya kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan kalau ramai orang beristighfar, tak mustahil, insya-Allah Allah Taala akan angkat bala ini paling-paling tidak pun lepas 18 Februari ini, insya-Allah daripada PKP, paling tidak pun PKPB ataupun PKPP, kita boleh rentas negeri dan seumpamanya. Ya. Saya pun dah rindu nak balik ke Negeri Sembilan, nak jumpa mak dan abah. Ya, siapa yang tak rindu mak dan abah, ibu dan ayah, abi dan umi? Ya, tolong doakan saya dan doakan saya, insya-Allah. Mohon maaf. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.